Baik, kita mulakan surah Yusuf mulai daripada ayat 7. Surah Yusuf mulai daripada ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad, demi sesungguhnya, kana adalah ia, fi Yusuf, pada Yusuf, wa akhihi, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya, ayatun, jadi tanda-tanda, lis-sa'ilin, bagi orang-orang yang bertanya. Ayat 8, ingatlah di waktu. Qalu, telah berkata mereka, la Yusuf, sungguh Yusuf, wa akhuhu, dan saudaranya, ahabbu, lebih dicintai, ila, kepada, abina, bapa kita, minna, daripada kita, wa nahnu, walhal kita, usbatun, satu golongan, inna, bahawasanya, aba'ana, bapa kita, lafi, sungguh dalam, dolal, kekeliruan. Dolal ni mana sesat, tapi tak sesuai kalau kita terus menuduh sesat ni. Jadi bolehlah kita katakan kekeliruan mubin, yang nyata. Ayat 9, uktulu, bunuhlah olehmu, Yusufa, akan Yusuf, atau itrohu, campakkanlah olehmu, campakkanlah olehmu akannya, ardon. Saya ulangi kalau terlampau cepat. Itrohu, campakkanlah olehmu akannya, ardon, ke satu bumi, dalam braket daerah, yahlu, ia tertumpu, lakum, bagi kamu, wajhu, oleh wajah,
abikum bapa kamu. Watakunu, dan kamu jadi, mim ba'dihi, daripada sesudahnya, kauman, kaum, solihin, orang-orang yang soleh. Ayat 10. Qala, telah berkata ia, qailun, oleh seorang yang berkata. Tengok ya dekat-dekat ni. Qala madi, qailun isim fa'il. Dia seorang yang berkata. Qailun isim fa'ilun. Minhum, di antara mereka. La taqtulu, jangan kamu bunuh. Yusufa, akan Yusuf. Wa alquhu, dan campakkanlah olehmu. Dan campakkanlah olehmu. Di dalam ghayabati, dasar al-jubbi, perigi. Yaltaqithu, ia pungut akannya. Ba'du, oleh sebagian, as-sayyarah, pengembara. Pengembara. In kuntum, jika adalah kamu, fa'ilin, orang-orang yang mau melakukan. Baik, semak semula ya. Dulu diceritakan pada mulanya, iaitu Yusuf bermimpi. Ya, dan mimpi itu dinyatakan kepada ayahnya. Dan ayahnya telah menasihatkan kepada Yusuf, walaupun Yusuf ketika itu masih kanak-kanak, supaya tidak jadi fitnah, ataupun supaya mereka tidak menipu daya kepada Yusuf. Jadi hal ini menjadi rahsia bapanya tentang mimpi ini. Jadi mimpi ini Yusuf tidak ceritakan kepada sesiapa, melainkan kepada bapanya, dan bapanya menjadikan ia sebagai satu rahsia. Adakah bapanya tahu tafsirannya? Wallahu alam.
tetapi itu adalah satu rahsia yang berkemungkinan ayahnya atau bapanya Yakub ini, Nabi Yakub ini tahu tentang apa maksud mimpi itu, tapi belum masanya lagi untuk digambarkan. Baik, diteruskan bahawa Yusuf ini mempunyai 12 adik-beradik, tapi Yusuf ini dua beradik, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Dia satu ibu, dan Yusuf paling kecil lah dengan Bunyamin ini, kira Yusuf yang terkecil. Dan anak-anak yang 10 tadi daripada ibu yang lain dah besar-besar. Jadi si ayah ini lebih memperhatikan si kecil. Sebab apa? Yang besar-besar dah pandai bawa diri. Jadi ayahnya tertumpulah kepada yang kecil ni. Kan? Yang kecil ni tak tahu, banyak perkara tak tahu. Jadi seorang tua perlu banyak perhatian kepadanya. Baik. Laqad kana fi Yusufi wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Demi sungguhnya adalah pada Yusuf dan saudara-saudaranya jadi tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Jadi cerita Yusuf dan cerita saudara-saudara Yusuf ini sebenarnya jadi satu tanda, bukti bagi orang yang mau bertanya kisah ini. Kisahnya izqalu, ingatlah di waktu telah berkata mereka ni saudara-saudara Yusuf, la Yusuf la wa ahuhu ahabu ila abina minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya iaitu Bunyamin lebih dicintai kepada bapa kita daripada kita. Wa nahnu usbatun, walhal kita satu golongan. Jadi mereka cemburu yang bapaknya tertumpu hanya kepada Yusuf dan Bunyamin. Sedangkan kita ni ramai, satu golongan ni ramai. Dia tak macam tak kisahkan kita. Dia rasa cemburu. Inna abana lafi dhalalim mubin. Bahawasanya bapa kita sungguh dalam kekeliruan yang nyata. Kan, kalau kita bahasakan kampung kita, bapa kita ni kan tak patut kan. Macam itulah bahasanya. Kalau bahasa kampung kita, bapa kita ni kan tak patut kan. Tengok, dia lebih kepada Yusuf dan Bunyamin. Kepada kita tengok, mana dia peduli? Tak peduli pun. Macam itulah kita bahasakan dia. Jadi, apa perbincangan mereka, adik-beradik yang 10 orang ini? Katanya, uqtulu Yusuf, bunuhlah olehmu akan Yusuf. Dia punya usul, bunuhlah Yusuf kalau macam tu. Sedapnya bahasa kan. Senang-senang je. Dia perkataan bunuh tu macam sembelih ayam je. Awit rahuhu, atau campakkanlah oleh ardon ke satu bumi. Satu bumi ni, ardon ni kita kata daerah. Tak adalah bumi lain. Maknanya macam kita duduk di Selangor, kita campaklah ke Negeri Sembilan, contoh. Ataupun daerah yang dekat-dekat situlah yang dikatakan sebagai daerah. Yahlu, ia tertumpu lakum wajhu abikum, ia tertumpu bagi kamu oleh wajah bapa kamu. Jadi logiknya, kalau Yusuf dah tak ada, tentulah bapa dia tertumpu kat kita. Kan logik.
Benda yang disayangi dah tak ada, tentulah disayang kat kita. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan kamu jadi daripada sesudahnya kaum orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Maksudnya lepas tu kita buat baiklah. Lepas kita bunuh Yusuf ataupun kita campakkan Yusuf ke satu tempat yang daerah yang lain, tentu Yusuf tak boleh balik. Mana dia tahu jalan nak balik. Pada masa itu, tentulah bapa akan pandang kita. Masa itu kita buatlah, seolah kita tak tahu. Kita buatlah, konon-konon kita tak bersalah. Macam tu. Qala, telah berkata ia qailun, oleh seorang yang berkata. Mengikut tafsir adik-beradik dia, salah seorang yang namanya Yahuza. Yahuza ni, Yahuza ni katanya daripada Yahuza ni lah yang dikatakan suku jadi Yahudi. Daripada keturunan Yahuza ni jadi Yahudi. Jadi kata Yahuza, qailun oleh seorang yang berkata, minhum di antara mereka namanya Yahuza. Dia punya pandangan, la taqtulu Yusuf. Jangan kamu bunuh Yusuf. Tak payahlah bunuh. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Dan campakkanlah olehmu akannya ke dalam dasar perigi. Mana ada satu perigi di satu daerah, yang mana perigi itu dalam. Terkadang orang-orang musafir singgah mencari air kat situ, maka dia akan mengambil air di perigi itu. Jadi siapa masuk perigi itu memang tak boleh naik lah. Itu maknanya. Jadi cadangan dia, kita campakkan di sana, jangan kita bunuh. Yaltaqithu ba'du sayyarah. Ia kutip, boleh kita bahasakan ia kutip atau ia pungut. Ia pungut akannya oleh sebahagian pengembara-pengembara. In kuntum fa'ilin, jika adalah kamu orang-orang yang mau melakukan. Kita campakkan saja dalam perigi itu. Nanti tentu ada musafir-musafir yang singgah di situ, yang mencari air. Dia akan kutip kalau dia nampak ada budak dalam perigi itu. Ini caranya. Cadangan daripada Yahuza ni. Baik, sambung lagi. Qalu, telah berkata mereka. Qalu, telah berkata mereka. Ya abana, wahai bapa kami. Wahai bapa kami. Malakah, mengapakah engkau? La ta'manna, tidak engkau percaya kepada kami. Tidak engkau percaya kepada kami. Ala Yusuf, atas Yusuf. Wa inna, dan sesungguhnya dan bahawasanya kami. Lahu, baginya. Lana sihun, sungguh orang-orang yang ikhlas. Arsilhu, lepaskanlah oleh engkau akannya.
lepaskanlah oleh engkau akannya. Ma'ana bersama kami. Ghadan esok. Yarta, ia berkelah. Ia berkelah. Wayal'ab, dan ia bermain-main. Wa inna, dan bahawasanya kami, lahu baginya, lahafizun, sungguh orang-orang yang menjaga. Qala, ayat 13 ya. Qala, telah berkata ia, inni, bahawasanya aku, layah zununi, sungguh ia mendukacitakan. Sungguh ia mendukacitakan akan daku. An, bahawa, tazhabu, kamu bawa pergi, kamu bawa pergi, bihi, dengannya. Wa akhafu, dan aku takut. An, bahawa, ya'kulahu, ia makan akannya, ia makan akannya, az-zi'bu, oleh serigala. Wa antum, walhal kamu, anhu, darinya, ghafilun, orang-orang yang lalai. Ayat 14. Qalu, telah berkata mereka, lain, demi jika, akalahu, telah memakan ia akannya, az-zi'bu, oleh serigala. Wa nahnu, walhal kami, musbatun, satu golongan. Inna, bahawasanya kami, izan, di waktu itu, la khosirun, sungguh orang-orang yang rugi. Baik, saya masuk mula. Sekarang adik-beradik Yusuf ini sudah berpakat nak buat satu rancangan, nak bawa Yusuf. Tapi masalahnya, Yusuf ini di bawah jagaan bapanya, begitu ketat. Jadi macam mana nak bawa Yusuf, nak lepaskan Yusuf daripada ikatan bapanya.
Jadi mereka ya akan buat perkara-perkara yang boleh jadi kepercayaan kepada bapanya. Ya. Dan mereka merancang bahawa mereka nak pergi berkelah, nak pergi bermain-main, ya, untuk bawa sekali adiknya supaya adiknya dapat sama-sama riang gembira berkelah dan bermain-main. Ya. Jadi mungkin rancangan ini ya ayahnya boleh percaya atau boleh melepaskan. Baik. Semak ayat 11. Qalu telah berkata mereka, ya abana, wahai bapa kami, malaka la ta'manna ala Yusuf. Wahai bapa kami, mengapakah engkau percaya kepada kami atas Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Dan bahawasanya kami baginya sungguh orang-orang yang ikhlas. Mana bapa tak percaya kepada kami. Kami benar-benar ikhlas ni bapa. Ya, kami nak bawa Yusuf, ya, pergi jalan-jalan, main-main sama-sama, ya. Takkan bapa tak percaya, ya. Jadi macam itulah mereka nak pujuk benar-benar supaya bapaknya dia boleh dia percaya ya tujuan mereka nak berjalan, ya. Baik, di sini ada satu perkataan la ta'manna, ada perkataan situ ada diamond, ya, diamond, dan ada garisan di garis, kemudian ada tanda diamond. Apa maksudnya di situ? Di situ dikatakan ismam, ya. Ini salah satu ayat yang menunjukkan ada ismam. Ismam ni apa? Ismam ni kita memuncungkan mulut, ya, memuncungkan mulut. Jadi dikatakan ismam, macam la ta'man, macam tu mulut kita, la ta'man, memuncungkan mulut. Ya, dikatakan macam diamond, kita muncungkan mulut kita macam diamond. Macam itulah, ya. Itu namanya ismam, ya. Apa cerita tentang ismam ni? Ya, mengikut ceritanya kerana nak mengajarkan orang yang tak dengar. Ya, orang yang tak dengar, ya, jadi ditunjukkan mulut tu yang macam tu bunyinya. Ya. Nanti letak diamond, ya. Orang dengar dia boleh pandang mulut kita, macam tu, ya. Itu namanya ismam, ya. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Arsilhu ma'ana. Lepaskanlah oleh engkau bersama kami. Lepaskanlah oleh engkau akannya, tuhu, ya. Lepaskanlah oleh engkau akannya, iaitu Yusuf, bersama kami godan esok. Yarta wayal ab, ya. Ia berkelah dan ia bermain-main. Wa inna lahu lahafizun, dan bahawasanya kami baginya sungguh orang-orang yang menjaga. Jadi dia minta ke bapa, ya, lepaskanlah bapa Yusuf, ya, Yusuf tu bersama kami, ya. Esok kami nak berkelah, nak main-main, ya. Kami akan jaga Yusuf, ya. Macam itulah bahasanya. Pujuk-pujuk bapaknya, ya. Qala, telah berkata ia, ini bapaknya, iaitu Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub ni, ya, seorang nabi ni, dia jiwa dia dikatakan sebagai kasyaf, ya. Maknanya kadang tipu helah tu, ya, dia boleh tahu. Macam tu. Dia boleh rasa. Apa tipu helah ya anak-anak ini. Ya, dia boleh rasa. Sebab itu, ya, dia nak menyekat pun tak boleh. Ya. Jadi nak jaga hati anak. Sebab itu kita orang tua ni, ya, kadang nak menjaga hati anak-anak. Kita lebihkan, ya, yang ini, yang itu cemburu. Ya. Jadi sebab itu jadi orang tua ni nak berhati-hati. Macam mana nak menjaga anak-anak supaya ya salah satunya tidak jatuh cemburu kepada yang lain. Jadi ya pandai-pandailah ya sebagai orang tua, ya. Jadi nak ditahan pun
ya, serba salah. Ya. Semua anak-anak. Jadi dia kata buat helah beginilah. Inni la yahzununi an tazhabu bihi. Sungguh ia mendukacitakan akan daku bahawa kamu bawa pergi dengannya. Kalau kamu bawa Yusuf ni keluar, dia kecil lagi, aku sedih. Ya, aku sedih lah maknanya. Ya, kalau kau bawa, ya, dia masih kecil lagi. Wa khafu an ya'kulahu zibu. Dan aku takut bahawa ia makan akannya oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun. Wahal kamu darinya orang-orang yang lalai. Ya, itu satu helah. Ini satu helah yang diberikan oleh seorang ayah. Dia kata, ya, kalau kau bawa Yusuf ni, ya, bapak lah seorang kat rumah, ya, sedih lah. Ya, kamu bawa Yusuf ni. Dan aku takut nanti Yusuf dimakan serigala. Kamu leka, lalai, main-main sana sini, kamu tinggalkan Yusuf seorang-seorang. Ya. Jadi biasa yang kecil tu macam itulah. Ya, ditinggal-tinggalkan, ya. Jadi takut nanti dimakan oleh serigala. Ya. Teringat, ya, kadang ya teringat kadang tengok di tepi pantai, ya, di tepi pantai. Kadang ya, adik-adiknya, si kakak-kakaknya bawa lah. Ya, adiknya pergi, ya, adiknya yang merangkak-rangkak ni, dia bawa ke tepi laut tu, ya. Si mak ayahnya, ya, duduk di daratan tu, ya. Sebab, ya, kakak-kakaknya, dia bawa si kecil ni. Yang kecil ni, ya, hanya pandai-pandai merangkak macam tu lah. Diletaklah di tepi-tepi air, ya, ujung-ujung air tu. Ya. Jadi, si kakak-kakak ni, dia leka lah. Tahulah, leka dengan main-main ombak, main air. Ya, tak dipandang. Ya, adiknya dah merangkak. Ya. Merangkak ke mana? Merangkak ke air. Ya, bila kena ombak, ya, terpercik ke muka dia. Adik ni dah jadi lemas. Itu sebenarnya, ya, kadang pandangan seorang tua tu jauh. Jadi macam, ya, Nabi Yaqub mengatakan, ya, kamu, ya, bawa dia. Ya, nanti kamu leka, kamu main-main, kau tinggalkan adik seorang-seorang. Nanti adik tu dimakan di serigala. Apa jadi? Itu kan, ya, satu pandangan yang baik. Ya. Sebab itu tak boleh percaya sangat. Ya, walaupun kakak-kakak bawa, tak boleh percaya sangat. Sebab dia leka dengan dia bermain, dia lupa adik dia. Dia tinggalkan adik dia. Macam tu. Qalu. Telah berkata mereka ni, jawab anak-anaknya. Ya. Lain. Demi jika akalau zi'bu. Demi jika telah memakan ia oleh serigala. Wa nahnu usbatun. Walhal kami satu golongan. Inna bahawasanya kami izan di waktu itulah khosirun. Sungguh, ya, orang-orang yang rugi. Ya, kalau kita bahasakan bahasa yang mudah, ya. Wahai bapa, kalau, ya, dia dimakan serigala, ya, apa guna kami ramai-ramai ni? Ya, tak boleh jaga dia. Apa guna kami ramai-ramai ni? Usbatun ni ramai, satu golongan, ya. Tentulah kami juga rugi. Ya, kalau seandainya dia adik sampai dimakan di serigala, ya, tentu kami juga rugi, ya, sebab adik kami. Jadi itulah nak memberi kepercayaan kepada orang tua, ya, supaya dapat lepaskan, ya, si Yusuf ni. Ya. Baik, sambung lagi, ya. Falamma, maka manakala Zahabu telah membawa pergi mereka bihi dengannya, wa ajma'u dan telah sepakat mereka. Macam kita bahasakan ijma', ijma' ulama. Jadi kesepakatan para ulama. Ya.
Jadi dia punya madinya ajma'a, ya, jamaknya ajma'u, ya, telah sepakat mereka. An bahawa yaj'aluhu mereka jadikan akannya. Fi dalam ghayabati dasar al-jubbi perigi. Wa auhayna dan telah kami wahyukan. Ilaihi kepadanya. La tunabbi'annahum. Sungguh engkau mesti khabarkan kepada mereka. Sungguh engkau mesti khabarkan akan mereka. Bi amrihim dengan urusan mereka. Haza ini. Wahum walhal mereka. La yash'urun. Tidak mereka sedar. Baik, saya mak semula. Falamma zahabu bihi. Maka manakala telah membawa pergi mereka dengannya. Wah, sukalah mereka dapat ambil Yusuf daripada ayahnya dan dapat bawa Yusuf bersama mereka. Wa ajma'u dan telah sepakat mereka an yaj'aluhu bahawa mereka jadikan akannya fi ghayabatil jubbi. Bahawa mereka jadikan akannya dalam dasar perigi. Maknanya kesepakatan mereka, ya, mereka nak campakkan si Yusuf ni dalam perigi. Ya. Mengikut tafsir, ya, bahawa sebelum Yusuf dicampakkan ke dalam perigi ni, ya, Yusuf dipukul teruk. Ya. Maknanya dipukul-pukul teruk baru dicampakkan, bukan campak macam tu sahaja. Tapi sebelum dicampak, ya, dipukul-pukul teruk, hanya tak dibunuh saja. Ya. Tapi teruk dipukul. Ya. Artinya pukul tu pukul aniaya lah, dia kecil lagi. Maka, ya, diceritakan katanya, ya, koyakkan bajunya. Ya, baju itu dikoyakkan, ya, dipukul-pukul, ya, dah teruk, Yusuf dia kena pukul, baru dicampakkan ke dalam perigi itu. Tu, ya. Tengok kasihan tak kasihan, ya. Nabi Yusuf ketika itu dalam keadaan yang tak berbaju, dicampakkan dalam perigi yang dalam, ya. Kemudian bayangkanlah, ya, sejuk tak sejuk, ya. Dengan tidak berbaju, sedih, ya. Tapi wa auhayna ilaihi dan telah kami wahyukan kepadanya, ya, Allah wahyukan kepada Yusuf, ya. Masa tu umurnya, ya, 7 tahun, ya. 7 tahun, umur dia 7 tahun, ya. Kalau sekarang ini kita dah ajar 1, ya. 7 tahun. Katanya Allah wahyukan kepadanya, dan diterangkan katanya, sungguh engkau mesti khabarkan kepada mereka bi amrihim dengan urusan mereka. Satu hari nanti engkau akan ceritakan hal keadaan atau kejahatan mereka ini. Wahum la yash'urun, walhal mereka tidak mereka sedar. Pada masa itu dia sudah
lupa ya tentang perbuatan mereka. Nanti satu hari engkau akan ceritakan kejahatan mereka kepada mereka. Ya. Bahasa itu mereka tak ingat lagi. Mereka dah lupa. Kamu akan ceritakan dia. Ya. Jadi cerita Yusuf ni ya berpanjangan. Ya. Jadi kita tidak boleh habis satu kali. Maknanya dia bersambung-sambung. Sebab itu dalam banyak-banyak surah, ya surah Yusuf ni ya, yang unik, ya cerita daripada betul-betul kecil sampailah membawa kepada wafatnya. Ya, hanya seronoknya cerita Yusuf ni. Ya, macam mana seronok dan sedihnya pun ada dalam cerita ini. Ini awal-awal ya Nabi Yusuf dibuli oleh ya adik-beradiknya yang lain ibu. Ya. Bayangkanlah ya, kalau kita sendiri, kita dapat bayangkan macam mana ya peritnya Nabi Yusuf. Ya, hanya itulah dicampakkan dalam perigi itu ada air. Ya, dan ya Nabi mungkin dengan ya bantuan ada air itu menyebabkan dia tidak ya patah kakinya. Tapi ya dia tenggelam. Ya, dia boleh tenggelam dalam perigi itu. Dan dia dapat berpijak kepada satu batu. Satu batu yang dia boleh bernapas. Diceritakan dia boleh bernapas, dia pijak satu batu. Ya, ini semua adalah urusan Allah Ta'ala. Allah pelihara Nabi Yusuf. Ya. Jadi adalah sebab musababnya. Ada batu kat situ yang dia boleh berpijak. Ya. Jadi bayangkanlah kalau jatuh kepala kat batu tu dah pecah dah. Ya. Ataupun kakinya terkena batu tu pun patah dah. Ya. Tapi Allah nak lindungi dia. Jadi dia tak terkena dengan batu tu. Tapi batu itu jadi batu untuk dia pijak. Bertahan untuk dia bernapas. Namun nak naik memang tak dapatlah. Ya. Apa kisahnya ya selanjutnya dan bagaimana dia berjumpa atau menghadap ayahnya dengan tanpa membawa Yusuf ya. Akan datang kita akan sambung lagi dan kita teruskan dengan kuliah sorof pula ya. Silakan sorof bilangan berapa? Ya. Bilangan berapa kita? Buka mic ya. 35. Okey, 35 tasriful mithal ya. Masa lagi bab fa'ala yufa'ilu, di sini diletakkan satu contoh perkataan mewajibkan, iaitu wajaba daripada perkataan wajaba tapi tambah alif, wajaba fa'ala yufa'ilu wajaba yuyajibu. Macam itulah yuwajibu ya. Macam tu bunyinya. Baik, wajaba yuwajibu masdarnya wijaban ya. Amarnya wajib, nahinya la tuwajib. Isim fa'il muwajibun, isim maf'ul muwajabun. Makan zaman tu saya gandakan macam tu ya. Muwajabun maknanya makan dan zaman ya. Dua kali tu ya. Kemudian wujiba yujabu mudhari majhul, madi majhul dan mudhari majhul. Tamrin 35 wajaha. Cuba buat. Wajaha mudhari'nya yuwajihu, masdarnya wijahan. Wijahan. Amarnya wajih. Nahi la tuwajih. Isim fa'il muwajihun, isim maf'ul muwajahun, makan zaman muwajahun. Madi majhul wujiha mudhari majhul
yuwajahu. Kenapa wujiha, ya, sebab nak jadikan domah. Jadi domah tu ya asalnya waw alif, jadi ya baris depan jadi waw. Jadi asalnya fa lah kan ada alif. Jadi wujiha yuwajahu. Okey, nombor itu mana bermuka-mukaan daripada wajah, ya. Bermuka-mukaan. Nombor 2, wa'ada berjanji-janjian. Cuba buat wa'ada mudhari'. Yu'idu masdar wi'adan. Amar wa'id nahi. La tuwa'id isim fa'il. Wa'idun isim maf'ul. Wa'adun makan zaman. Ya, mu'adun madi majhul. Mudhari' majhul. Yuwa'adu. Okey, nak makna berjanji-janjian. Nombor 3, makna berhubung-hubungan. Biasa bab macam ni, dia bab, ya, kalau dalam terjemah, bab fa'ala ni, dia maknanya tak boleh sorang-sorang. Kalau main, jadi bermain-main, contohnya. Ya. Kalau turun menurun. Turun menurunkan. Macam tu, ya. Jadi wasala mana berhubung-hubungan. Okey, buat madi mudhari' masdar. Wisalan. Wasala yuwasilu wisalan. Amar nahi. Wasilatu wasil. Okey, isim fa'il, isim maf'ul. Muwasilun muwasal. Makan zaman. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Yuwasalu. Okey. Nombor 4, wa alif zainun wazana. Daripada perkataan wazana jadi wazana. Mana bertimbang-timbangan. Daripada perkataan timbang, wazan, jadi timbang-timbangan. Okey, buat madi mudhari' masdar. Wizana. Wizana. Amar nahi. Ya, wazin la tuwazin. Isim fa'il, isim maf'ul. Muwazinun muwazan. Makan zaman. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Yuwazanu. Okey, nombor 5, wa alif saqaf. Wa saqaf berpegang teguh. Wa saqaf berpegang teguh. Okey, kalau madi mudhari' masdar. Amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey, ya. Nombor 6, wa alif faqa wa faqa. Ya, bersetujuan. Ya, kita ada jumpa perkataan taufik. Ya, taufik. Taufik wal hidayah. Itu daripada perkataan wafaqa. Ya, persetujuan. Baik, wafaqa buat madi mudhari' masdar. Amar nahi.
Ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, wufiqa yuwafaku. Okey, sekarang ni buat makna ya. Yang akhir sekali. Bersetujuan. Kalau madi ia telah bersetujuan. Ya, kalau mudhari ia bersetujuan. Ya, kalau masdar ya, persetujuan. Amar bersetujuanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau bersetujuan. Makan maaf isim fa'il. Isim maf'ul. Susahnya. Buang ber tu. Yang disetuju yang dia apa? Yang dipersetujuankan. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Kalau letak ber tu macam susah sikit. Okey. Makan. Tempat bersetujuan. Boleh tempat bersetujuan. Makan zaman. Masa bersetujuan. Madi majhul. Ber tak payah, tak jadi dia. Telah diper. Boleh tak? Atau ada lain? Telah dipersetujuan ia. Okeylah. Mudhari majhul. Ia dipersetujukan. Bolehlah tu. Jadi dalam meletak makna macam itulah. Maknanya kita ikut kepada wazan. Madi ada telah, mudhari ia, ya, amar adalah, ya, nahi ada jangan, isim fa'il ada yang, isim maf'ul ada yang di. Itu menunjukkan mengikut wazan, ya. Betul lah cara itu. Dan alhamdulillah mumtaz 35, ya. Kita akan masuk kepada tamrin 36 masih bab fa'ala. Dan saya dah hantar dalam grup, boleh tengok dan ada latihannya dan ada contohnya. Jadi dan pada masdar saya letak 2 bentuk dan buat 2 bentuk jugalah. Macam contohnya saya bagi contoh pada perkataan awana yu'awinu muawanatan. Masdarnya muawanatan dengan wi'anan. Jadi artinya 2 bentuk ni buat juga 2 bentuk masdar dia. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama dan minggu depan ya kita raya. Jadi selamat hari raya. Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dan saya akan maklumlah ya. Minggu depan ya cuti ataupun nak ada kelas ya. Rasanya ramai nak cuti kot ya. Pada Khamis, Jumaat, Sabtu ya. Okey, itu saja untuk hari ini dan kita sudahi dengan doa surah Allah.